Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembok sepanjang hari pun kekal wangi. Mestilah sebab ada Daya. Kemewahan raya dengan Daya. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 April 2024 bersama saya, Saif Akmal. Pengeluar kasut Vans Holdings Sdn Bhd menjelaskan rekaan logo pada tapak kasut syarikat itu telah disalah tafsir sehingga mencetuskan kontroversi. Ia selepas logo pada tapak kasut tumit tinggi salah satu produk keluaran syarikat itu didakwa menyerupai kalimah Allah. Dalam satu kenyataan, syarikat itu berkata logo tersebut tidak bertujuan menghina mana-mana agama atau kepercayaan. Sebaliknya, hanya rekaan grafik garisan tali yang bersambung dengan tapak kasut tumit tinggi. Bagaimanapun, syarikat tersebut mengakui terdapat kekurangan pada rekaan logo tersebut yang boleh mengakibatkan ia disalah tafsir seterusnya, menyinggung perasaan ramai pihak. Vans berkata, pihaknya telah mengambil langkah segera menghentikan penjualan kasut dan logo berkenaan serta bersedia untuk memulangkan kembali wang kepada pelanggan yang telah membeli barangan tersebut. Justru itu, Vans mewakili pihak pengurusan tertinggi memohon maaf kepada semua pihak dan berharap diberi ruang memperbaiki kesilapan yang telah berlaku. Dakwaan bahawa logo pada tapak kasut tumit tinggi keluaran syarikat itu menyerupai kalimah Allah mula dibangkitkan di media sosial pada 23 Mac lalu. Namun, ia mengundang perhatian ramai semalam apabila hantaran mengenainya dimuat naik satu pasangan di Facebook. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mengucapkan terima kasih atas penjelasan Vans berhubung logo salah satu kasut tumit tinggi keluaran syarikat itu. Menurut Akmal, penjelasan bahawa logo itu bukan kalimah Allah memberikan kelegaan kepada umat Islam dan merungkai segala salah faham. Ketua Polis Negara Razarudin Husin memaklumkan sejumlah 1,145 kasut jenama Vans telah dirampas susulan dakwaan logo mirip kalimah Allah di tapaknya. Razarudin berkata rampasan dibuat di 4 negeri iaitu Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan Kedah. Pihak JSJ akan berurusan dengan JAKIM untuk melihat adakah itu dia punya model dia mengikut model kasut itu ataupun itu adalah khat yang mana KHAT melambangkan itu tulisan khat Allah. Kita akan minta JAKIM untuk membantu kita lah. So siasatan kita teruskan lagi. Rampasan di negeri Johor, KL, Penang dan Kedah atas kasut Vern ni sejumlah 1,145 pasang kita rampas. Tak ada tangkapan. Just kita nak confirmkan dulu apa kesalahan atas dia punya signage lah, kita panggil signage lambang itu. Memang dia display dekat Vern tu punya ni. Itu kita dah tentulah. Penjual itu ataupun pengusaha pengeluar itu kita akan panggil dan tanya. Selain daripada itu, yang mustahak adalah daripada laporan JAKIM itu sendiri. Apa laporan yang report sehingga pukul 7 petang semalam, 8 report tu lah. Baik, berita seterusnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memberi amaran terhadap sebarang cubaan provokatif terhadap isu logo didakwa mirip kalimah Allah pada tapak kasut jenama tempatan. SKMM berkata pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan jika terdapat pihak yang membuat hantaran atau komen melampaui batas sehingga boleh mencetuskan ketegangan antara kaum. Justru itu, SKMM menasihatkan semua pihak untuk memberikan ruang kepada JAKIM dan pihak berkuasa bagi melakukan siasatan berhubung dakwaan terbabit. SKMM turut mengingatkan orang ramai agar tidak memuat naik, berkongsi atau menyebarkan kandungan media sosial yang menyentuh sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan raja. Terdahulu, dakwaan logo pada tapak kasut keluaran Vans Holdings Sdn Bhd menyerupai kalimah Allah mula dibangkitkan di media sosial pada 23 Mac lalu. Namun, ia mengundang perhatian ramai semalam
apabila hantaran mengenainya dimuat naik satu pasangan di Facebook. Dalam satu kenyataan, syarikat itu berkata, logo tersebut tidak bertujuan menghina mana-mana agama atau kepercayaan, sebaliknya hanya rekaan grafik garisan tali yang bersambung dengan tapak kasut tumit tinggi. Justru itu, Vance mewakili pihak pengurusan tertinggi memohon maaf kepada semua pihak dan berharap diberi ruang memperbaiki kesilapan yang telah berlaku. Sementara itu, Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menegur sikap orang Islam yang sering berfikir secara paranoia sehingga ke tahap semua hal dianggap mencabar Islam. Wan Faisal merujuk kepada isu logo kasut mirip kalimah Allah yang dianggapnya masih samar-samar sehingga boleh memberi imej buruk kepada Islam. Menurut Wan Faisal dalam satu hantaran di X, masalah itu terjadi kerana terdapat orang Islam yang tidak memahami prinsip amal ma'ruf nahi mungkar, di mana perkara mungkar yang hendak dicegah harus jelas dan terang dari segi kesalahannya. Memberi contoh isu stalking yang tertera kalimah Allah, ahli parlimen Machang itu berkata, isu tersebut jelas adalah mungkar berbanding isu logo kasut yang jelas tidak menunjukkan kesalahan syarak. Justru itu, Wan Faisal menasihatkan orang Islam supaya setiap tindakan yang hendak dilakukan mestilah berlandaskan ilmu dan bukan emosi melulu. Terdahulu, dalam satu kenyataan, syarikat kasut Vance berkata, logo tersebut tidak bertujuan menghina mana-mana agama atau kepercayaan, sebaliknya hanya rekaan grafik garisan tali yang bersambung dengan tapak kasut tumit tinggi. Bagaimanapun, syarikat tersebut mengakui terdapat kekurangan pada rekaan logo tersebut yang boleh mengakibatkan ia disalah tafsir seterusnya menyinggung perasaan ramai pihak. Justru itu, Vance mewakili pihak pengurusan tertinggi memohon maaf kepada semua pihak dan berharap diberi ruang memperbaiki kesilapan yang telah berlaku. Dalam perkembangan lain, AJK Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin hadir ke Bukit Aman untuk diambil keterangan berhubung hantarannya di Facebook mengenai pertemuan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bersama pengasas KK Chai Ki Khan di Istana Negara baru-baru ini. Menurut Badrul, dalam satu hantaran di Facebook, dia menulis dengan sopan dan melontar pandangan bahawa tidak sesuai apabila bahagian protokol membenarkan seseorang yang dituduh di mahkamah dibenar menghadap Agong. Untuk rekod, Chai dan isterinya Lo Siu Mui mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan selepas didakwa di Mahkamah Session Shah Alam 26 Mac lepas berkait penjualan stalking tertera kalimah Allah di beberapa cawangan kedai serbaneka tersebut. Isu stalking tertera kalimah Allah berlarutan apabila 3 cawangan KK Mart dibaling bom petrol iaitu di Bidor, Perak dan Kuantan, Pahang serta kejadian terbaru di Kuching, Sarawak. Pada 3 April lalu, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Chai di Istana Negara dan dalam pertemuan tersebut dia memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam. Sultan Ibrahim kemudian bertitah menekankan semua pihak termasuk KK Mart supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual khususnya barangan import bagi mengelakkan perkara sedemikian berulang. Sultan Ibrahim turut bertitah supaya jangan ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara tersebut termasuk menghasut rakyat dan tidak mahu isu itu berlarutan. Sementara itu, Badrul atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad mendakwa siasatan terhadapnya adalah merupakan satu bentuk intimidasi dan menegaskan bahawa dia juga tidak akan menyerahkan gadget miliknya serta bersedia ditahan. Portal FMT melaporkan Badrul dalam sidang media di depan Bukit Aman sebelum dirakam percakapan berkata dia mungkin akan disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam pari itu, selepas 16 tahun dalam politik, Hana Yoh berkata dia sudah biasa dengan perubahan dalam sekutu politik namun mengakui bahawa mendengar kritikan pedas daripada bekas sekutu adalah sesuatu yang amat menyakitkan. Yoh berkata demikian apabila ditanya apakah perasaannya apabila ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang menggelarkan DAP sebagai lapdog kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Over the many years, I have very good friends in politics. Even though coalition has changed, PAS is no longer together with us, the DAP, but I had very good friends in the form of somebody like Dr. Rani, the late Dr. Rani,
Adun Meru, who passed away. I'm still in touch with his family until today. Despite us coming from different coalition, I went out to have a meal with him, and we kept in touch until his dying days. Syed Saddiq. I'm close to Syed Saddiq. I understand that this young man has, he believed in a multiracial Malaysia. That you have to give him credit for that. Okay. I know that even right now, we are all speaking from a position of maybe there's some hurt, and I don't really know what to say because I have not commented on this publicly. But yes, definitely there is some hurt. I have friends in Muda, but where we are today, especially after Muda contesting against the DAP in the last state elections, that was quite hurtful for us. It's still quite hurtful. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.